baju putih, serban putih, lalu dibawa pergi sembayang. Allah kasih, Muhammad kasih, Rasulullah terlalu sayang. Tarian Dabus telah bermula di negeri Perak sejak 200 tahun yang lalu. Tarian Dabus juga disebarkan oleh pedagang Islam yang datang ke Kepulauan Melayu melalui jalan laut. Melalui cara tersebut, tarian Dabus telah disebarkan ke negeri Perak oleh pedagang dan juga penduduk tempatan. Terdapat 3 tempat utama yang telah memulakan tarian ini, iaitu Bagan Datuh, daerah Hilir Perak, Kampung Tanjung Bidara, Pulau Tiga, daerah Perak Tengah, dan Kampung Pasir Panjang Laut Setiawan, daerah Manjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Bersama kita di dalam satu webinar, iaitu webinar bicara anak seni tarian Dabus. Saya bukan berseorangan, saya juga ditemani dengan tetamu jemputan kita pada hari ini, iaitu Encik Mat Rosnan bin Hashim atau dikenali sebagai Encik Nan. Encik Nan merupakan pengerusi Pertubuhan Kesenian Tradisional Dabus Tanjung Bidara di negeri Perak. Apa khabar Encik Nan? Khabar baik, alhamdulillah. Saya Mat Rosnan bin Hashim selaku pengerusi Pertubuhan Tradisional Dabus Kampung Tanjung Bidara. Saya berasal daripada Kampung Tanjung Bidara, dilahirkan di sana pada tahun 11 hari bulan 6 1979. Pendidikan awal saya terima adalah Sekolah Kebangsaan Tanjung Bidara sehingga darjah 6. Dilanjutkan pula ke Sekolah Menengah Datuk Seri Maharaja Lela, Kampung Gajah pada tahun seterusnya. Sehinggalah ke hari ini saya masih lagi berada di Kampung Tanjung Bidara, membuat kerja-kerja kampung serta menggerakkan juga seni tradisional Dabus ni sehingga sekarang. Alhamdulillah. Cik Nan sihat? Alhamdulillah sihat. Sihat, syukur, alhamdulillah. Okey, baiklah Cik Nan. Saya nak tanya sedikit lah, macam mana yang Cik Nan cakap tadi, Cik Nan start berkecimpung di dalam orang kata kesenian Dabus ni sejak daripada sekolah rendah lagi, betul? Ya, betul. Jadi macam mana boleh ada terdetiknya hati untuk nak sama-sama sertai dalam kesenian Dabus ni? Ataupun ada waris daripada keluarga sendiri ke, ataupun ajakan daripada kawan-kawan ke, ataupun Cik Nan sendiri yang serahkan diri nak masuk untuk kesenian Dabus ni? Okey, saya menceritakan bagaimana saya boleh dengan Dabus ini. Okey, ketika saya belajar di sekolah rendah, maka kami di akhir tahun, guru besar saya ketika itu meminta di mana pelajar-pelajar tahun 2 ketika itu perlu membuat 2 persembahan untuk sukan sekolah lah. Jadi 2 persembahan ni di antaranya silat dan juga Dabus. Jadi kami pelajar kelas ketika itu telah dihantar untuk berlatih silat dan juga Dabus. Jadi saya memilih kedua-dua kesenian ini untuk dipersembahkan pada hari sukan sekolah tersebut. Bukan di situ saja minat saya. Selepas daripada persembahan sukan tersebut, saya terus bersama kumpulan-kumpulan Dabus ini dan juga latihan-latihan ini. Di mana saya berada dalam kumpulan tersebut, maka saya boleh membuat persembahan, membuat rakaman, saya berhadapan dengan temu bual dan juga orang kata uji kajian daripada pelajar-pelajar yang ada sehinggalah ke hari ini. Oh, faham. Kira orang kata tu orang lama lah dalam kita punya kesenian Dabus ni, betul? InsyaAllah. InsyaAllah semoga benda ni berlanjutan lah sehingga ke akhir hayat Encik Nan. Okey.
Baiklah, seperti mana yang kita tahu, tarian dabus ni merupakan kesenian mempertahankan diri, betul Cik Nan? Ya, betul. Tapi saya yakin bahawa ramai yang tak tahu berkaitan dengan kesenian tarian dabus ni, betul Cik Nan? Ya, betul. Sedangkan saya akui saya pun agak kurang berpengetahuan tentang tarian dabus ni. Sebenarnya kita tahu kita ada seni mempertahankan diri tu seperti silat dan selain-selainnya lah. Jadi tarian dabus ni agak kurang diperdengari dengan orang kata dabus. Apa tu dabus? Betul tak Cik Nan? Jadi okey, saya akan bagi tahu sedikit berkaitan dengan dabus ni. Mesti anda tertanya, apa sebenarnya kesenian mempertahankan diri iaitu dabus ni? Okey, dabus ni pada asalnya bukanlah sebuah tarian tetapi merupakan sejenis mempertahankan diri. Oleh itu konsep dabus ni juga menitipkan konsep iaitu konsep kepahlawan. Satu orang kata dalam dabus ni kita nak mempertahankan diri, dalam masa yang sama kita ada identiti sebagai kepahlawan, betul Cik Nan? Ya, betul. Okey, jadi boleh tak ceritakan sedikit pengalaman Cik Nan sejak berkecimpung di dalam kesenian dabus ni daripada zaman sekolah rendah sehinggalah zaman sekarang? Sehingga sekarang lah. Jadi Cik Nan boleh ceritakan sedikit. Okey, berkaitan tentang dabus ni, sejarah dia kalau diikutkan pada 200-300 abad tahun dahulu, dabus ni dibawa oleh daripada pedagang Arab memasuki ke tanah Melayu melalui perkapalan, perjalanan laut. Ianya dipersembahkan kepada masyarakat ketika itu, masyarakat setempat, di mana ketika itu rakyat jelata ni tiada sebarang hiburan. Kita tiada bekalan media, tiada bekalan elektrik. Jadi apa sahaja yang dibawa oleh pedagang-pedagang luar ke tanah Melayu itu ketika dia persembahkan, seperti Arab, dia mempersembahkan tarian dabus, ditonton oleh penduduk ketika itu yang ingin mempelajari sesuatu yang luar biasa yang tidak dilihat. Okey. Jadi tarian dabus ini boleh diubah suai mengikut seseorang yang pelajari. Okey, kalau dalam dabus ni memang adanya semangat kepahlawanan lah. Kerana dabus yang dibawa ketika itu adalah satu permainan senjata besi yang tajam, di mana senjata besi yang tajam ni boleh menebusi kulit seseorang, terutamanya bagi si penari lah. Penari yang memberanikan diri dia menebusi kulit dengan senjata besi tajam, dia adalah ketabahan, semangat. Di mana kat situ kita simbolikkan kepada mungkin sedikitlah sabotaj mistik. Faham? Orang kata memang betul lah, seni mempertahankan diri ada menggunakan sesi apa orang kata, alatan-alatan tajam, alatan-alatan besi ataupun alatan yang boleh mengeluarkan bunyi, betul Cik Nan? Ya, betul. Okey, mesti anda tertanya identiti dabus ni macam mana Cik Nan? Macam Cik Nan cerita tadi menggunakan alatan-alatan. Jadi saya nak kongsikan bersama anda semua identiti dabus ni macam mana dipergayakan, dipermainkan dengan kesenian dabus ni. Baiklah, kesenian dabus ni merupakan setiap penari atau pemain dabus mesti menggunakan sejenis besi tajam yang dipanggil anak dabus. Seperti mana yang Cik Nan cakap tadi, menggunakan peralatan besi yang mengeluarkan bunyi ataupun peralatan besi yang tajam, betul Cik Nan? Betul. Okey, penggunaan anak dabus ialah untuk memperlihatkan keistimewaan tersebut. Tanpa penggunaan anak dabus akan hilanglah orang kata identiti dabus tu. Jadi nak jadi cantiknya orang kata kesenian dabus tu, kita kena gunalah alatan yang dipanggil alatan anak dabus, betul Cik Nan? Betul. Jadi boleh tak Cik Nan kata, andai kata sesuatu persembahan tersebut tidak menggunakan peralatan yang dipanggil sebagai anak dabus, adakah persembahan tersebut dipanggil persembahan yang sempurna, persembahan dabus yang sempurna, ataupun dia bergantung kepada sesuatu persembahan tersebut nak menggunakan anak dabus ataupun tidak? Untuk pengetahuan, bagi menyempurnakan satu-satu persembahan dabus tu, jika anak dabus ini tidak digunakan, maka hilanglah suasana persembahan dabus itu sendiri. Jadi anak dabus ni bukan dikatakan syarat, tetapi perlu bagi melengkapkan satu-satu persembahan dabus tersebut. Bagi kita
di tanah Melayu lah, di Malaysia khususnya. Tetapi ada juga yang sebelum ni saya pernah lihat dabus di Aceh contohnya, dia tidak menggunakan besi anak dabus seperti di tempat kita, tetapi ia menggunakan parang yang panjang ataupun orang kata bilah pedang. Jadi masih lagi dipanggil di situ anak dabus, kerana ia melibatkan senjata besi yang tajam lah. Jadi perlu untuk bagi satu-satu sembahan dabus ni, memang anak dabus tu perlu digunakan, perlu dipersembahkan oleh penari-penari dabus tersebut. Faham. Jadi kalau nak kata nak sempurnanya satu persembahan tu, kena adalah anak dabus tu. Tapi orang kata tak kisah apa peralatan sekalipun, janji peralatan tersebut adalah peralatan besi yang tajam. Betul Cik Nan? Betul tu. Okey, jadi saya rasa Cik Nan dah menjawab soalan saya berkaitan dengan kesempurnaan sesuatu, orang kata satu tarian, iaitu tarian kesenian dabus. Betul? Okey, kita pergi ke seterusnya, berkaitan dengan pakaian pula Cik Nan. Seperti mana kita tahu macam silat dia ada pakaian tersendiri, taekwondo juga ada pakaian tersendiri, wushu dan sebagainya ada pakaian tersendiri. Kalau macam dabus pula, kesenian dabus ni pula, pakaian yang diperagakan oleh orang kata penari ataupun orang yang melakonkan di dalam tarian dabus ni, mengenai pakaian pula, dia bergantung kepada ketua pasukan untuk menentukan warna dan jenis pilihan pakaian untuk ahlinya lah. Tetapi lazimnya orang akan gunakan untuk kanak-kanak, mereka akan memakaikan pakaian Melayu berwarna hijau pucuk pisang, manakala penari dewasa pula mereka memakaikan pakaian Melayu yang lengkap dan berwarna hitam yang melambangkan kepahlawan. Betul Cik Nan? Ya, betul di situ. Dalam perkara pemakaian ni, dabus yang terawal di tempat saya Tanjung Dara ni, contoh dia ketika pembawaan arwah-arwah pakcik saya lah, yang saya bersama ketika itu, kami mengenakan pakaian berwarna hitam, di mana kalau lelaki dia akan berpakaian baju warna hitam separuh lengan, seluar dia separuh lutut, dan di kepala pula dia ada dipuntar dengan kain hitam. Kalau perempuan pula, dia ada selepang di bahu, kemudian dia ada berbengkok, kemudian kalau ada orang kata pacak sanggul, dia akan memakai pacak sanggul lah. Jadi macam tu untuk pakaian kata penari-penari yang akan memperagakan tarian dabus ni. Betul Cik Nan? Jadi macam Cik Nan cakap tadi, pakaiannya ada macam warna hitam, betul? Okey, andai kata sesuatu persembahan tersebut penari-penarinya memakai pakaian selain warna hitam ataupun selain daripada warna-warna yang macam tadi warna kita tengok warna hijau pucuk pisang, betul? Okey, benda tu menjadi satu kesalahan tak dalam kesenian dabus, ataupun tak ada apa-apa masalah pun, tak kisah nak pakai baju warna apa? Okey, dia pemilihan warna dalam kumpulan dabus, dia tidak disyaratkan sebetulnya. Bagi satu-satu sembahan, kita tengok pada satu-satu location tu macam mana. Okey, ada juga dalam satu persembahan ni kami memperagamkan keseluruhannya dari segi penari, pemuzik dan juga khalifah berpakaian hitam. Ada juga satu tempat lain di mana kita akan membuat persembahan dabus ni, dia memperbezakan antara warna, di mana pemuzik khalifah akan menggunakan pakaian warna hitam, dan juga penari kita bawa kepada pemakaian merah, hijau, kuning, biru. Selain daripada itu pun kita terima jugalah. Tetapi untuk mengekalkan satu-satu warna bagi identiti kumpulan ni, kita bawa warna hitam, hijau, merah, biru lah. Jadi tak ada apa-apa masalah lah kalau orang kata nak bawa warna apa sekalipun di dalam tarian dabus tu, tidak ada pantang larang. Tidak ada pantang larang. Okey, baiklah. Dah selesai orang kata jawab berkaitan dengan pakaian. Jadi saya yakin yang sudah melihat sekarang pun dah terjawab lah soalan yang tertanya-tanya pakaian untuk dabus ni macam mana. Baik Cik Nan, orang kata kan dalam sesuatu kesenian ataupun tak kisahlah apa-apa sekalipun mempertahankan diri, kita takkan lepas dengan orang kata iaitu dipanggil mistik. Okey, jadi mistik ni Cik Nan, kita nak kupas lebih dalam dengan mistik di dalam seni mempertahankan diri yang dipanggil dabus ni.
Okey, ramai yang mempertikaikan yang kata tarian dabus ni kerana jalinannya dengan alam mistik. Betul ke Cik Nan? Okey, di mana kita mempersoalkan tentang mistiknya dalam dabus. Okey. Di mana pengetahuan saya tahu, mistik dalam dabus ni daripada berkurun tahun lamanya memang ada. Di mana dalam satu persembahan dabus ni ada perjanjiannya di antara khalifah dengan alam. Okey, di mana persembahan tersebut akan kita minta keseluruhannya dalam berkeadaan baik dan selamatlah. Di mana kalau kita ni biasa satu-satu tempat kita buat persembahan, kita tak tahu pun latar belakang tempat tu, sama ada dia tanah kubur, dia adalah diganggu makhluk lain ke, kita tak tahu. Jadi dia perjanjian di situ di mana kita menghiburkan untuk persembahan, persembahan tu untuk kita hiburkan, dan tempat tu juga tidak akan mengganggu bagi keadaan orang-orang yang di situ. Jadi dia akan membuatkan kita ada terasa mistik di situ. Faham? Jadi adakah orang kata menggunakan ayat-ayat ataupun jampi serapah yang dipanggil macam mistik tu dalam dabus ni? Ada guna tak benda-benda macam tu? Okey, kalau dalam dabus ni kita merapatkan dengan keadaan mistik tu, sebetulnya dia tidak ada jampi serapah, kerana dalam persembahan dabus atau tugas yang akan dibawa oleh khalifah ni, dia tidak menggunakan jampi serapah sebetulnya. Yang mana kita guna pakai adalah ayat-ayat Quran yang terdapat dalam Quran tu lah, 30 juzuk tu, di mana semua terkandung ayat-ayat bacaan tu ada dalam tu. Kita hanya hafal, kita hanya berzikir, wirid, kita bawa dan kita gunakan balik. Di mana ayat-ayat Quran ni lebih jauh baiknya. Jadi macam orang kata tak adalah bertentangan dengan keagamaan Islam lah. Ya, dia tidak bertentangan sebetulnya. Kalau kata contoh, kita ambil satu contoh di mana mungkin ia menjadi satu isu, pembakaran kemian dalam persembahan dabus. Kalau kita tengok, bukan sekarang berlaku keadaan tu, dah berkurun-kurun beratus tahun daripada zaman Rasulullah, zaman Nabi lagi pun ada pembawaan bakaran kemian ni. Tapi kita kena tahu bakaran kemian ni adalah untuk mendatangkan bau wangian, mengelak daripada gangguan-gangguan binatang lah. Itu adalah satu kegunaan. Kalau dalam dabus pun kemian ni kita gunakan untuk mengelakkan binatang-binatang lain lah. Kemudian membuatkan bau wangian di tempat tu tersebut. Faham? Dan saya yakinlah bahawa tarian dabus ni macam kita tahu, sebenarnya yang saya tahu, silat dia ada pembukaan gelanggang dia tersendiri. Kalau macam dabus, adakah benda yang sama dilakukan dengan menggunakan orang kata pembukaan gelanggang tersendiri, menutup gelanggang? Ada tak? Boleh Cik Nan ceritakan sedikit? Okey, dia dalam persembahan dabus ni dia ada 3 peringkat yang biasa kami gunakan, di mana sebelum satu-satu persembahan dabus ni pembukaan gelanggang perlu ada. Pertama. Kedua, ketika persembahan berlangsung, tarian-tarian dabus ni sedang dipersembahkan, ada peringkat kedua iaitu orang kata pemulihan lah. Pemulihan ni bermaksud si penari yang memberanikan diri menembusi luka di kulit dia, kita akan pulihkan, kita akan bantu. Dan juga pengakhiran bagi persembahan dabus ni, kita tutup gelanggang tersebut. Kita tutup, ialah saya dah bagi tahu tadi, di mana kita menggunakan bacaan ayat Quran, di mana ketiga peringkat ni akan selesailah dalam satu-satu persembahan. Macam Cik Nan sendiri, sepanjang lah orang kata dalam pengalaman sepanjang Cik Nan pegang orang kata tarian dabus ni, boleh tak Cik Nan ceritakan satu orang kata kisah misteri yang Cik Nan pernah alami depan mata Cik Nan sendiri sepanjang Cik Nan uruskan tarian dabus ni? Okey, bermula daripada tempoh saya mengendalikan lah. Setakat ni tidak ada berlaku keadaan yang tidak diingini ataupun keadaan yang luar daripada jangkaan. Tetapi tahun-tahun sebelum itu, di mana saya berada dalam kumpulan dabus dan udara ni, memang berlakunya tragedi ni. Saya ingat mungkin dalam 20 tahun, 30 tahun dahulu kot kejadian yang berlaku, di mana kami kumpulan dabus membuat persembahan di
Batu Gajah. Ketika itu pentas tu spontan dia roboh. Dia roboh, dilanda oleh tiupan angin beserta hujan lebat lah. Kemudian berlaku juga kejadian kedua di mana kami membuat persembahan di UM Kuala Lumpur, di mana student student salah seorang dari kalangan student tu naik ke pentas memegang anak dabus tanpa disedari, menyucuk lengan dia tanpa disedari oleh orang lain lah. Keadaan ini berlaku dengan kumpulan ahli yang nampak. Maka kami yang orang kata adalah sebersikit dalam bantuan tersebut, kami bantu pelajar tersebut untuk dia tidak berlaku apa-apalah. Memang keadaan ni berlaku. Biasanya dalam dabus ni saya sendiri membawa kumpulan dabus ni. Setiap kali kami membuat persembahan, kami ada beberapa orang akan berbincang terlebih dahulu bagaimana untuk mengendalikan keadaan yang sempurna, di mana daripada awal, pertengahan hinggalah pengakhiran, jika untuk mengelakkan sesuatu yang kita tidak nak berlakulah kan. Betul. Terutamanya bukan sahaja kumpulan dabus tersebut, kita juga ada inisiatif daripada audiens yang menonton juga. Kita perlu jaga. Ya, betul. Kadang-kadang bukan yang terkena benda tu bukan daripada penari sendiri. Kadang-kadang yang tengah tengok persembahan tu boleh terkena. Betul Cik Nan? Betul. Jadi orang kata saya yakin bahawa kesenian dabus ni tidak bercanggah dengan keagamaan Islam kita lah. Betul? Ya, betul. Okey Cik Nan, jadi saya nak cakap saya agak tertarik dengan perkataan orang kata menyucuk diri sendiri menggunakan peralatan tu kan. Sebelum upacara tu berlangsung, macam Cik Nan, saya yakin Cik Nan pun ada pengalaman menyucuk diri sendiri, betul Cik Nan? Ya, betul. Okey, sebelum upacara tu berlangsung, ada tak macam like orang kata ada mandi minyak dan sebagainya supaya tak ada rasa sakit tu dekat badan kita? Okey. Boleh tak Cik Nan kongsikan? Okey, dabus ni dia berbeza lah daripada silat. Okey, kalau silat macam seperti mana Encik katakan, pelajar-pelajar silat perlu menjalani proses mandian minyak untuk kebatinan. Okey, kalau dalam dabus kami tidak ada proses yang dikatakan tadi seperti perlu mandi minyak. Dabus ni kenapa adanya ketabahan seperti kepelawanan, dia datang daripada jati diri seseorang tu sendiri. Okey, saya ambil contohnya sebagai penari, kerana saya adalah berasal daripada seorang penari dalam dabus. Saya penari ini daripada saya sekolah rendah. Seperti mana saya katakan tadi, saya dalam darjah 2 saya dah jadi penari. Kemudian dalam kumpulan ni juga saya, okey, contoh bila satu persembahan seorang pemain gendang tak ada. Okey, saya sebagai penari, saya akan diletakkan dalam tempat seorang pegendang. Okey, jadi saya akan bermain gendang. Kemudian saya beralih kepada gong. Okey, setahu saya dalam dabus kami tidak ada sebarang syarat untuk ditetapkan untuk mandian minyak ni. Cuma keberanian ketabahan tu datang daripada diri seseorang. Okey, macam saya penari. Saya seorang penari dabus. Kenapa saya boleh menggunakan anak dabus untuk menembus si kulit saya? Kerana saya yakin nawaitu saya kerana Allah. Itu adalah niat saya. Di mana persembahan saya buat adalah untuk menghiburkan. Okey, dia bukan untuk menunjukkan kehebatan, kerana kebatinan itu terletak pada seseorang. Okey. Faham, alhamdulillah. Orang kata dah terjawab semua soalan kita berkaitan dengan kesenian dabus ni Cik Nan. Pejam celik kita dah sampai ke penghujung kita punya webinar pada hari ini Cik Nan. Jadilah saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Nan kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini untuk kongsikan dan menceritakan lebih terperinci di dalam orang kata dalam seni dabus ni, betul Cik Nan? Okey, jadi kepada yang di luar sana yang sedang melihat, jangan rasa ragu-ragu, jangan rasa macam nak masuk ke tak. Saya rasa Cik Nan pun ada kata-kata terakhir untuk orang yang sedang menonton ni untuk sama-sama join orang kata mempertahankan diri dalam kesenian dabus ni. Ada Cik Nan? Okey, pendapat saya agar biarlah dabus ini kekal diperjuangkan sehingga ke akhirnya, supaya generasi yang akan mendatang lebih mengetahui, lebih berminat untuk mempelajari, agar anak cucu kita
dapat menceritakan seperti mana saya menceritakan hari ini, supaya ia menjadi sejarah yang kekal buat kita sebagai satu bangsa Melayu. Kerana Dabus ni adalah asalnya milik orang Melayu. Okay, baiklah, Alhamdulillah Cik Nan. Orang kata kita dah sampai ke penghujung webinar kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada orang kata tetamu jemputan kita pada hari ini, Cik Nan, kerana sudi meluangkan masa pada pagi ini bersama-sama dengan kita untuk orang kata kongsikan pengalaman dan serba sedikit cerita berkaitan dengan kesenian Dabus ni. Terima kasih Cik Nan. Okey, sama-sama. Terima kasih juga kepada semua yang menonton. Semoga ilmu ataupun input-input yang disampaikan memberi manfaat kepada saya sendiri dan juga anda semua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.